Assalamualaikum murid-murid. Hai, nama saya Cikgu Faisal bin Ajula, Guru Bimbingan dan Konseling SK INA 62. Baiklah, hari ini Cikgu akan berkongsi apa itu perkhidmatan bimbingan dan konseling di sekolah. Unit bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Biasanya kita akan mendengar yaitu 3 istilah yang sering dikelirukan, yaitu nasihat, bimbingan, dan konseling. Nasihat itu boleh diberikan oleh sesiapa saja, tidak kepada apa-apa kepakaran. Maksudnya mak bapak kita boleh beri kita nasihat, kakak atau abang, siapa sahaja boleh beri nasihat kepada kita, bahkan kawan-kawan kita pun boleh bagi nasihat dengan kita. Oke. Yang kedua yaitu bimbingan. Bimbingan ini diberikan orang tuh beri kita bimbingan oleh orang yang pakar dalam bidang tertentu. Contohnya cikgu-cikgu kita yang mengajar. Contohnya kalau cikgu tuh cikgu matematik, dia akan ajar kita cara untuk macam mana untuk membaiki matematik. Oke. Kalau guru BM, dia akan ajar kita bagaimana untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu yang betul. Begitu juga lah yang lain. Guru bahasa Inggris akan ajar kita macam mana untuk bertutur bahasa Inggris dengan betul. Okey. Untuk konseling ini diberikan oleh orang yang mempunyai ilmu dalam bidang konseling. Maksudnya untuk konseling ini, mak bapak kita tidak boleh bagi kita konseling. Kawan ataupun guru-guru yang bukan pakar, yang bukan ada pengetahuan konseling, tidak boleh menjalankan konseling. Maksudnya di sini ialah hanya guru konseling saja yang boleh berikan konseling. Maksudnya bagi kita nasihat dan sebagainya. Okey. Kita pergi apa itu maksud konseling. Konseling ialah satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh konselor profesional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian pribadi klien yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika konseling. Okey, maksudnya di sini konseling ialah satu proses. Macam contohnya lah, adik-adik mempunyai masalah, okey, datang jumpa cikgu. Cikgu akan bagi apa-apalah nasihat ke pertolongan, tapi dia melalui proses-proses tertentu. Ada sesi pertama, kedua, ketiga. Okey, berbeza dengan bimbingan. Bimbingan ialah satu proses bantuan yang disediakan kepada individu yang memerlukan panduan ke arah pemahaman pengetahuan dan kemahiran dengan menentukan matlamat jangka pendek atau jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Okey, bimbingan ini ialah untuk bagaimana meningkatkan kemahiran. Dia tidak dilakukan oleh bimbingan konseling pun boleh, guru-guru biasa pun boleh. Contohnya kamu ingin belajar macam mana untuk membaiki kereta, adalah orang yang akan ajar. Okey. Falsafah bimbingan dan konseling. Okey, ini ada falsafah bimbingan dan konseling. Setiap individu mempunyai potensi yang boleh digebelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan dan konseling yang cekap, berkesan dan beretika dengan berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dalam aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani serta beriman dan beramal. Okey. Cikgu akan kongsikan yang kedua iaitu fokus perkhidmatan bimbingan secara sepenuh masa dan fokus. Okey. Ada 4 fokus. Okey. Yang pertama iaitu PPS, iaitu pembangunan dan pengembangan sahsia diri murid. Di sini cikgu akan bimbing anda untuk melahirkan perwatakan murid yang berketerampilan dan terpuji. Okey, yang murid-murid.
Yang kedua yaitu PD, peningkatan disiplin diri murid. Di sini, di sekolah ini juga cikgu akan bimbing Anda bagaimana supaya murid berdisiplin serta menjadikan sekolah ini aman dan sejahtera. Yang ketiga yaitu pendidikan kerjaya murid. Hasil dia ialah supaya murid itu tahu hala tuju pendidikan kerjaya masa hadapan. Belajar saja tapi tidak tahu apa tujuan itu belajar. Jadi Anda belajar ini ialah supaya membentuk apa yang akan terjadi pada Anda pada masa hadapan, yaitu kerjaya yang sesuai dengan personality Anda. Oke, dan seterusnya yaitu PKM, yaitu psikososial dan kesejahteraan mental murid. Di sini cikgu akan bimbing Anda bagaimana supaya murid itu menjadi sehat pemikirannya. Tidaklah berpikiran yang bukan-bukan kan. Oke, jelas ya murid-murid? Oke, cikgu akan kongsikan yang ketiga itu piagam pelanggan. Oke, di SK INA 62 kami ada di sekolah ada sediakan bilik khas, yaitu bilik bimbingan dan konseling. Murid-murid dialu-alukan nanti kalau buka sekolah boleh datang, boleh masuk ke bilik konseling. Di bilik konseling itu sangat kondusif dan tertib. Selesa lah maksudnya. Oke, yang kedua, cikgu menerima Anda tanpa syarat. Tidak kisahlah kamu cantikkah, tidak cantikkah. Tidak, cikgu tidak akan judgmental lah. Cikgu tidak akan mau murid yang pandai saja datang sini, mau murid yang bermasalah saja. Yang tidak pandai atau yang tidak ada masalah tidak boleh masuk sini. Unit bimbingan dan konseling sentiasa terbuka untuk semua pelajar. Oke, yang ketiga yaitu memenuhi temu janji. Sekiranya Anda rasa mau jumpa nanti hari Selasa ke hari Isnin tu boleh bagi tahu cikgu sudah. Cikgu saya mau jumpa hari Selasa. Boleh. Oke, yang keempat, perkhidmatan bimbingan dan konseling ialah beretika dan profesional. Oke, apa yang dimaksudkan dengan beretika? Apa saja yang murid-murid kongsikan dengan cikgu, dia akan menjadi satu perbualan yang rahsia. Maksudnya orang lain tidak boleh tahu. Cikgu tidak akan cakap pun, si Ali tadi kan jumpa saya dia cakap begini loh. Tidak. Dan profesional. Profesional ini maksudnya kelayakan seorang konselor itu yang boleh menjalankan bimbingan dan konseling dengan profesional lah. Maksudnya cikgu terlatih untuk mendengar apa sahaja masalah murid. Oke. Biasanya yang kelima 40 hingga ke 60 menit. Oke. Ini adalah sesi perbincangan dengan cikgu mungkin mengambil masa lebih kurang 40 ke 60 menit. Oke. Jadi cikgu ada masa untuk mendengar apa jua masalah yang Anda hadapi. Oke. Yang keenam, menerima dan melayan pelayan konseling krisis dengan serta-merta. Oke, sekiranya ada masalah-masalah yang emergency yang perlu khas, cikgu sentiasa bersedia untuk membantu. Dan yang ketujuh yaitu maklum perubahan masa temu janji sehari sebelum waktunya. Oke, sekiranya macam yang cikgu cakap tadi, hari Isnin tu kamu ingin buat temu janji untuk sesi hari Selasa, kamu boleh bagi tahu cikgu lah awal-awal untuk mau ubah hari Rabu dan sebagainya lah. Oke. Itu saja tentang bimbingan dan konseling. Cikgu harap murid-murid jangan malu, jangan segan. Kalau buka sekolah nanti jumpa dengan cikgu. Sekarang ni pun boleh juga kalau kalau murid-murid ada apa-apa masalah, boleh juga berjumpa dengan cikgu. Okey, cikgu di sini ada sediakan yaitu talian sokongan psikososial. Okey, yang ini ya. Okey. Psikososial. Kamu boleh hubungi cikgu lah di
di nomor 01469707006 ataupun Cikgu Sanda. Oke, Cikgu Sanda di nomor talian 0168325 Oke, boleh WhatsApp, boleh Telegram. Jangan malu, jangan segan. Oke. Baiklah. Cikgu akan kongsikan satu bimbingan pada hari ini, yaitu tentang saya sehat, saya selamat, ataupun sebagai sentuhan selamat. Oke, kita saksikan videonya ya. Tema saya sehat, saya selamat. Katakan tidak. Tahukah Anda, pada badan ada bahagian yang perlu Anda jaga. Bahagian itu ialah kemaluan, dada, dan punggung. Semua itu adalah bahagian sulit Anda. Sulit itu maksudnya rahsia. Tiada orang boleh lihat atau sentuh. Jadi, jika ada orang ingin sentuh dan lihat bahagian sulit Anda, iaitu dada, kemaluan dan punggung, Anda kena jahit kuat. Jangan! Lepas tu, lari laju-laju dari orang itu, kemudian beritahu ibu bapa atau orang dewasa yang lain apa yang terjadi. Jerit, lari, beritahu jika ada orang meminta Anda membuka pakaian. Jerit, lari, beritahu jika ada orang menunjukkan anggota seksual kepada Anda. Jerit, lari, beritahu jika ada orang menunjukkan gambar atau video lucu kepada Anda. Jerit, lari, beritahu jika ada orang cuba menyentuh anggota seksual Anda. Jerit, lari, beritahu jika ada orang cuba mengambil gambar Anda semasa Anda tidak berpakaian. Jerit, lari, beritahu jika ada orang memegang dan mencium Anda. Katakan tidak. Ingat ya, jerit, lari, beritahu. Oke, itu dia tajuk. Ingat, jerit, lari, dan beritahu siapa? Mak bapak, ataupun orang-orang yang terdekat di situ yang boleh dipercayai. Kalau di sekolah, bagi tahu guru-guru. Murid-murid, jadi sebelum mengakhiri sesi pembentangan cikgu pada hari ini, mari kita menari bersama-sama dan menyanyi. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, untuk baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau
ibu-ibu. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Ya. Oke, jumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.